Okey. Boleh start. Okey, saya share link ni Ustaz. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesempatan untuk bertemu sekali lagi dalam pengajian Sirah Khulafa Ar-Rashidin. Setelah lama kita berhenti daripada sebelum Ramadan dulu lagi. Jadi hampir 3 ataupun 4 bulan kita berhenti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kelapangan dan izin untuk sambung semula pengajian sirah kita pada hari ini. Dalam kelas yang terakhir kita telah bincangkan tentang sedikit sebanyak beberapa siri terakhir berkaitan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana kita juga telah bincangkan, seingat saya yang terakhir sekali, kalau tak silap penanda buku ni, tentang sikap tegas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di dalam hidupnya. Mengikut susunan buku yang kita baca ni, ditulis oleh Al-Imam, susunan yang disusun oleh Al-Imam Ibn Kathir, Ibn Kathir, tapi saya rasa tak sama yang ni dengan Al-Bidayah wan Nihayah, sebab dalam Al-Bidayah wan Nihayah, susunan dia tu, Al-Bidayah wan Nihayah ni kitab sejarah yang ditulis oleh Ibn Kathir. Tak ada banyak jilid. Dia mula daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai ke zaman dia. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibn Kathir dia tulis sejarah mengikut susunan tahun. Tahun demi tahun, peristiwa yang berlaku pada tahun tertentu, siapa yang meninggal pada tahun tu, kemudian dia pergi ke tahun berikutnya dan berikutnya. Tapi dalam buku ni, susunan yang kita baca ini, setelah kita dah habis dalam beberapa sesi terdahulu cerita tentang Umar Al-Khattab, disusun mengikut tempat. Jadi kita akan mulakan dengan cerita pembukaan kota Syam, kemudian pergi kepada pembukaan kota Mesir, pembukaan kota Iraq dan juga sebagainya. Tak kisahlah susunan mana pun, memandangkan buku ni dia punya susunan mengikut kisah, kita pun cerita mengikut kisah lah juga, mengikut tempat pembukaan kota-kota di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kita sambung pengajian kita pada hari ini.
kalau tuan-tuan yang ada buku yang sama macam buku saya ni, pada muka surat 265. 265 penaklukan Syam dan Mesir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula tentang bab ni. Sebagaimana kita dah cerita dahulu, di mana ketika para sahabat Nabi SAW berada dalam perang Yarmouk. Perang Yarmouk ni di kawasan Jordan yang bersempadan dengan Syria, dekat kawasan Irbil, hujung Jordan. Dalam mereka menghadapi perang Yarmouk, ketika itu mereka mendapat berita akan kematian Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Shaddad bin Aus dan juga Thabit al-Ansari. Khabar ni ketika mereka nak menang dalam perang Yarmouk sampai kepada Khalid al-Walid, lalu Khalid al-Walid dia pun simpankan dan sembunyikan khabar ini daripada pengetahuan tentera, sampailah setelah selesai perang tu baru Khalid bagi tahu kepada orang tentang pemergian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Apa yang berlaku selepas itu? Umar radhiyallahu anhu apabila dia mula menjawat jawatan khalifah ataupun Amirul Mukminin yang kita dah cerita dalam kelas-kelas yang lepas, perkara pertama yang dilakukan oleh Umar adalah menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi Khalid dilucutkan jawatan daripada Panglima Angkatan Tentera dan dia digantikan oleh Abu Ubaidah. Ini benda pertama yang dilakukan oleh Umar. Melalui satu surat yang ditulis oleh Umar dan dihantar kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kita nak baca sikit surat ni sebab menariknya kita boleh lihat sedikit bila kita baca sirah ni, selain daripada kita bincang tentang perang, kita juga akan bincang tentang sikap para sahabat ataupun pembawaan para sahabat dalam berpolitik. Orang kerap beberapa hari ni duk cerita politik Malaysia aja. Politik yang kita pun tak tahu hala tuju dia ke mana. Ni kita boleh belajar cara berpolitik para sahabat. Macam mana mereka berhadapan dengan situasi, macam mana mereka mengambil keputusan, setakat mana mereka mengimbangkan di antara risiko dan juga opportunity. Yang ni semua kita boleh bincang. Baik. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia melantik Abu Ubaidah bin Jarrah, kata Umar Al-Khattab dalam surat yang ditulis kepada Abu Ubaidah, wa usika bi taqwallah alladhi yabqa wa yafna ma siwahu. Ditulis pertama sekali dia kata, aku memberi wasiat kepada engkau agar bertakwa kepada Allah yang kekal, yang mana selain daripada Allah semuanya akan binasa. Alladhi hadana minadh dhalalati wa akhrajana minadh dhulumati ila nur. Tuhan yang telah mengeluarkan ataupun memberi petunjuk kepada kita daripada kesesatan dan juga mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Wa qad ista'maltuka ala jundi Khalid bin Walid faqum bi amrihim alladhi yahiqqu 'alaika. Umar kata, aku telah memilih engkau untuk memimpin tentera Khalid al-Walid, maka laksanakanlah urusan mereka dengan apa yang engkau rasakan elok. Bawalah urusan mereka dengan apa yang hang rasa elok. Kemudian Umar pesan kepada Abu Ubaidah, la tuqaddimil muslimina ila halakatin raja'a ghanimah. First, janganlah engkau membawa orang Islam kepada lembah kehancuran semata-mata kerana mengharapkan ghanimah, harta rampasan perang. Wala tunziluhum manzilan qabla an tastur yadahu lahum wa ta'lam kaifa ma'tahu. Dan janganlah engkau menghantar mereka pergi ke satu tempat selagi mana engkau tak boleh memastikan keselamatan mereka dan mengetahui kedudukan di tempat itu. Wala tab'ath sariyatan illa fi kathbin minan nas. Dan janganlah engkau menghantar kumpulan tentera kecil yang kecil-kecil pergi berperang ataupun pergi membuka kota, melainkan engkau hantar mereka dalam kumpulan yang ramai. Wa iyyaka wa ilqa'al muslimina fi halakah. Aku berpesan kepada engkau wahai Ubaidillah, jangan sekali-kali memasukkan orang Islam ke dalam lembah kebinasaan. Wa qad ablakallahu bi wa ablani Allahu bika. Sesungguhnya Allah telah menguji engkau dengan aku. Allah uji hang dengan bekerja di bawah aku, dan Allah uji aku dengan hang. Artinya Allah uji aku dengan bagi kepercayaan kepada hang memimpin tentera. Faghudda basaraka 'anid dunya. Jauhkanlah pandangan kau daripada dunia. Wa alhi qalbaka 'anha. Dan
pesongkanlah hatimu daripada dunia. Wa iyyaka an tuhlikaka kama ahlakat man kana qablaka. Jaga-jagalah engkau daripada dimusnahkan oleh dunia sebagaimana dia telah memusnahkan orang-orang yang terdahulu sebelum daripada engkau. Faqad ra'aita masari'ahum, sedangkan engkau telah melihat kehancuran mereka. So, ini apa yang ditulis oleh Umar Al-Khattab kepada Abu Ubaidah. Apa pesanan Umar? Ada 5 benda. Pertama sekali, Umar pesan kepada dia untuk bertakwa. Kedua, Umar pesan kepada dia, Allah telah bagi petunjuk kepada kita. Ketiga, Umar sebut pelantikan dia. Aku lantik hang untuk mengambil alih tentera Khalid. Yang keempat, Umar pesan kepada dia untuk jaga orang Islam. Untuk pastikan Abu Ubaidah tak masukkan mereka ke lembah kebinasaan. Tidak menghantar mereka ke kawasan yang boleh memudaratkan mereka. Tidak menghantar mereka perang, melainkan memastikan keselamatan mereka. Jaga mereka elok-elok. Nak bawa ke mana-mana pun. Dan yang kelima, Umar pesan kepada Abu Ubaidah, jauhilah dunia, janganlah hang berhajat kepada dunia, kerana dunia telah menghancurkan ramai orang yang terdahulu daripada hang. Ini pesanan Umar. Apa beza Umar radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu? Sebelum kita nak cerita lebih panjang tentang ekspedisi peperangan yang dibawa oleh Umar. Antara perbezaan pembawaan mereka berdua. Kalau kita boleh kaitkan sedikit dengan dulu yang kita baca tentang Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dia punya pembawaan dalam medan perang, dalam menggerakkan tentera adalah dia ada satu keputusan yang dia nak buat dan dia bersungguh-sungguh untuk capai keputusan tu. Dia menaikkan semangat sahabat untuk apa yang jadi sekalipun kamu kena capai keputusan tu. Apa sahaja risiko yang ada di depan kamu, kamu kena hadapi risiko itu, kamu kena capai apa yang kita nak capai. Itu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar punya apabila dia hantar tentera, apabila dia nak buka kota, apabila dia nak lawan dengan orang murtad, tak ada risiko yang menghentikan Abu Bakar. Ini Abu Bakar punya cara pembawaan dia. Sebab tu kalau kita tengok pesanan-pesanan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada tentera yang dia hantar mereka, dia pesan mereka untuk bertakwa, dia pesan mereka untuk bersabar, dia pesan kepada mereka untuk teruskan lawan Abu Bakar. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menerusi pesanan pertama dia, dan nanti kita akan lihat juga banyak isu-isu di mana Umar Al-Khattab banyak memikirkan tentang strategi peperangan. Dia fikirkan banyak strategi peperangan. Nasihat awal yang Umar tinggalkan kepada Abu Ubaidah ni pun, Umar pesan kepada dia, sebelum hang nak hantar tentera, hang kena pastikan keselamatan mereka bagus. Memanglah pergi perang mana ada keselamatan 100%, orang mungkin akan mati. Tetapi pastikan hang nak turunkan mereka di mana, tempat tu selamat untuk mereka. Hang nak hantar kumpulan kecil pergi serang orang, pastikan hang hantar dalam kumpulan yang cukup orang. Mereka boleh berdepan dengan musuh, mereka ada kekuatan. Ini Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cara perang Abu Bakar yang kita kata kamikaze lah, yang kita dia tak kisahlah lawan dengan siapa pun, dia lawan, dia nak menang. Sangat bersesuaian dengan kepimpinan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Abu Bakar bagi satu arahan kepada Khalid, Khalid pergi buat kerja dia. Abu Bakar hantar dia pergi ke negeri Iraq. Kalau tuan-tuan ingat kita baca dulu awal-awal, dia pergi ke Iraq, dia bawa kepala dia sendirilah. Dia buka kota di kiri kanan, dia pergi ke hadapan, buka kota sampai dah habis kota Iraq. Dan kadang-kadang Khalid buat beberapa perkara yang Abu Bakar tak setuju. Abu Bakar teguk dia, marah dia. Tapi Abu Bakar tak lucutkan dia. Selesai urusan di Iraq, Abu Bakar hantar dia pergi ke Syam, pergi tolong Abu Ubaidah di Syam. So Khalid Al-Walid sangat sesuai dengan Abu Bakar. Abu Bakar bagi arahan dekat dia, apa yang jadi di medan perang, Abu Bakar tak ambil tahu dah. Dan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu juga, dia bukan jenis yang datang tanya banyak kepada Abu Bakar. Ini situasi yang kami hadapi, apa yang kami nak buat. Dia bawa kepala dia. Kepimpinan Khalid. Berbeza dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah dia satu jalan dengan Umar, strategi. Abu Ubaidah banyak hantar surat kepada Umar, bertanya keadaan kepada Umar, laporkan situasi awal bil awal, apa perubahan yang jadi, hantar dan laporkan kepada Umar. Umar pun bagi pandangan kepada Abu Ubaidah. So, ini adalah hubungan antara Umar dan juga Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma. Mereka ni banyak berstrategi.
Abu Ubaidah banyak hantar kepada Umar, tanya macam mana nak berhadapan dengan situasi ni. Umar bagi pandangan kepada dia dan dia buat. Selesai satu langkah kejayaan, Abu Ubaidah akan tulis kepada Umar, kami telah sampai sekian-sekian benda, akan teruskan. Banyak komunikasi dia dengan Umar. Tapi komunikasi Khalid dengan Abu Bakar tak berapa banyak. Dia tulis juga, dia hantar juga, tapi komunikasi dia tak berapa banyak. Selagi dia boleh selesaikan masalah, dia selesaikan masalah. Tu yang sampai dia pergi haji tu, kalau tuan-tuan masih ingat, kita baca dulu, dia pergi haji, Abu Bakar tak tahu. Abu Bakar duk ingat dia ada dekat Kufah lagi, dekat Basrah, tapi tiba-tiba dia pergi haji, dia pergi patah balik. Tu yang Abu Bakar marah, dia hantar dia pergi ke Syam. So jadi di sudut strategi ataupun di sudut cara fikir dan cara kerja, Umar radhiyallahu anhu sangat bersesuaian dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai panglima. Khalid, cara kerja dia sangat sesuai untuk dia berbakti sebagai panglima kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. So sambung cerita kita, setelah Umar radhiyallahu anhu tulis surat kepada Abu Ubaidah, mereka pun Abu Ubaidah simpan surat tu. Dalam riwayat diceritakan yang dia pun tak cerita dekat orang, dia diamkan surat tu sementara masa tu tak ada masalah, dia tak perlu cerita lagi sebab Khalid datang daripada Iraq. Khalid tolong dia di Syam masa perang Yarmouk. Jadi dia masih lagi merupakan orang yang buat banyak keputusan utama. Jadi dia pun tak bagi tahu lagi kepada Khalid tentang keputusan Umar. Mereka pun bekerja seperti biasa. Jadi yang pertama berlaku, setelah mereka buka kota Yarmouk di Jordan, arah seterusnya ataupun kota seterusnya yang nak dibuka adalah Dimashq. Melayu panggil Damsyik. Okey, Dimashq. Jadi mereka pun bergerak ke Dimashq melalui tempat yang namanya Marj Sufar. Saya pun tak pasti tempat ni di mana. Bergerak menuju ke Dimashq di Syria untuk buka kota Syria ni. Apabila mereka berjalan menuju ke Dimashq, sampai berita kepada Abu Ubaidah ketika itu yang musuh ada di 3 arah, boleh serang mereka daripada 3 arah yang berbeza. Satu Fihl ni terletak di belakang Dimashq. Dia dekat dengan Jordan lagi ataupun dekat dengan Yarmouk, di belakang. Ada kumpulan tentera Rom yang berada di situ, di Fihl. Satu lagi di Hims. Hims pula dia terletak di hadapan Dimashq. Jauh lagi ke hadapan, ke utara Dimashq. Jadi ada 2 kelompok tentera Rom yang kalau mereka pergi ke Dimashq, mereka boleh diserang oleh kumpulan tentera Rom ni. Jadi apa Abu Ubaidah buat? Dia berdepan dengan situasi ini. Sebagaimana kita sebut tadi, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dia dengan Umar adalah orang yang hebat dalam strategi lah, dalam perbincangan, strategi kerja bersama. So Abu Ubaidah pun tulis, laporkan situasi kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, kami daripada Marj Sufar nak pergi ke Dimashq. Di hadapan kami Homs ada satu kelompok tentera Rom yang kuat yang berpangkalan di sana. Di belakang kami Fihl dekat dengan Palestin, ada kelompok tentera Rom yang kuat yang berpangkalan di sana. Jadi sila bagi keputusan. Apa kami nak buat? Tanya dekat dia. Umar pun tulis semula, bagi tahu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, kalau itu yang berlaku, bawa satu kumpulan tentera berkuda untuk berhadapan dengan musuh daripada arah Fihl. Kamu bergerak menuju ke Dimashq. Sasaran pertama kamu adalah Dimashq, perkampungan ataupun kota yang ramai orang tinggal di sana. Jangan pergi lagi ke Hims. Hims ada tentera banyak, tinggalkan Hims dahulu. Tapi dalam masa yang sama, hantar tentera untuk mempertahankan wilayah dan juga berdepan dengan musuh di Fihl. Itu satu. Kontrol Fihl, bergeraklah kamu menuju ke Dimashq. Dan setelah, kalaulah ditakdirkan kamu boleh mengalahkan Fihl terlebih dahulu, maka kamu boleh bergabung bersama pergi ke Dimashq. Itu yang lebih baik. Kalau tak boleh kalahkan di Fihl, selesaikan urusan di Dimashq. Setelah kamu selesai, kamu regroup dan kemudian kamu boleh bergerak ke Hims. Umar pesan kepada Abu Ubaidah, hang dengan Khalid setelah dah selesai urusan di Dimashq, tinggalkan Amr bin Al-As di Dimashq, dia juga kawasan tu, dan kamu berdua bergerak ke Hims, lawan dengan mereka di situ. Jadi itu pesanan yang ditinggalkan oleh Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Baik. Apa yang Abu Ubaidah buat?
Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, dia pun hantar satu kumpulan tentera, 10 kumpulan tentera yang setiap satu orang ni, 10 orang pemimpin ni, dia ada kumpulan dia sendiri. 10 kumpulan platoon ni pergi menuju ke kawasan Fihl. Mereka ni dipimpin oleh Umarah ibnu Makhsha. Umarah ibnu Makhsha dengan satu kumpulan tentera menuju ke Fihl untuk menghalang tentera daripada Fihl untuk hantar bantuan ke Dimashq. Sekat bantuan mereka. Pastikan orang Rom tak boleh bantu kota Dimashq apabila mereka serang nanti. Jadi para sahabat yang pergi ke Fihl yang dipimpin oleh Umarah, mereka lihat ada laluan air, mereka pun potong laluan air tu, alirkan sungai laluan air tu supaya sungai tu sampai kepada tempat mereka dan mereka dapat minuman, tentera Rom tak dapat minuman. So itu satu, pergi ke Fihl. Kalau baca dalam buku ni dituliskan sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Ubaidah juga menghantar seorang yang bernama Dzul Kala' untuk pergi sekat bantuan daripada Hims untuk sampai ke Dimashq. Jadi dia hantar 2 tentera kecil ni. Satu untuk sekat bantuan daripada Fihl, satu lagi untuk sekat bantuan daripada Hims. Dan keseluruhan tentera yang lain, mereka bergerak menuju ke Dimashq daripada Marj Sufar. Bagaimana mereka bergerak? Para sahabat ni kebanyakan mereka ada kepakaran yang berbeza. Mereka boleh duduk di mana-mana sahaja untuk perang. Dia boleh duduk depan, dia boleh naik kuda, dia boleh pergi ke kanan, dia boleh pergi ke kiri. Jadi strategi mereka boleh berubah-ubah. So susunan Abu Ubaidah ketika nak pergi buka kota Dimashq adalah, pertama sekali Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia diperintahkan untuk menjadi kumpulan tentera yang dia namakan Qalb. Qalb ni jantung kumpulan tentera. Dia duduk di tengah-tengah sekali. Bila serang, dia menjadi jantung yang menggerakkan tentera di tengah. Abu Ubaidah di sebelah kanan, tentera kuda di sebelah kanan, Amr bin Al-As di sebelah kiri. Kanan Abu Ubaidah, kiri Amr bin Al-As. Yazid bin Abu Sufyan juga ada satu kumpulan yang dia pimpin. Tentera berkuda dipimpin oleh Iyad ibn Ghanam. Iyad bawa tentera berkuda. Infanteri yang berjalan kaki ramai-ramai dipimpin oleh Shurahbil bin Hasanah. Shurahbil bin Hasanah jadi pemimpin infanteri. Kemudian Abu Darda untuk berada di belakang hantar bantuan. So ini susunan yang dibuat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ketika mereka nak pergi buka kota Damsyik. Khalid berada di tengah-tengah, Shurahbil dengan tentera yang berjalan kaki, Abu Ubaidah di sebelah kanan, Amr bin Al-As di sebelah kiri. Mereka pun bergerak masuk menuju ke Damsyik. Apabila mereka bergerak masuk, mereka pergi menuju ke arah pintu-pintu yang berbeza. Pintu di sebelah timur ataupun Kaisan, pintu ini di kota Damsyik ni dia ada pintu banyak tutup di sebelah timur. Khalid Al-Walid bersama dengan tentera dia menuju ke pintu ni. Abu Ubaidah pergi ke Jabiyah, satu tempat yang nama dia Jabiyah di sebelah barat kota Damsyik. Kemudian Yazid bin Abi Sufyan dia juga pergi ke Jabiyah. Dan tentera-tentera lain mereka pergi ke jalan-jalan yang berbeza. Amr bin Al-As dan sebagainya mereka pergi ke tempat-tempat lain. So mereka dah cover setiap pintu untuk masuk ke kota Damsyik. Abu Darda berada di belakang untuk bagi bantuan. Damsyik pada ketika itu dipimpin oleh Nistas ibnu Nistus, pemimpin Rom, tentera Rom ketika itu. Nistas ibnu Mistus nama dia. Baik, mereka pun siap sedia untuk serang semua pintu. Antara senjata yang dibawa oleh orang Islam, manjanik. Manjanik ni macam zaman lah ni kita kata meriam lah. Dia boleh ada bola dan juga tali, bola api yang ada minyak dan sebagainya. Dia boleh tarik dan juga lontar masuk ke kawasan musuh. Dan juga dabbabah. Dabbabah macam kenderaan ataupun besi yang mereka boleh berselindung di bawah bila diserang oleh musuh. Apa yang mereka buat? Pergi ke Damsyik. Damsyik adalah kota yang sangat hebat. Orang pergi meniaga di Damsyik. Memang dijaga betul, sumber makanan dia cukup, perniagaan dia cukup, dan mereka tak boleh masuk. Kota-kota Damsyik tinggi, pintu dia tertutup daripada dalam, dan nak sampai ke pintu pun ada sungai. Jadi sangat susah untuk mereka masuk ke Damsyik. Mereka tunggu. Dalam sebahagian riwayat disebutkan selama 70 hari mereka tunggu, tak boleh nak masuk ke Damsyik. Boleh kepung saja tapi tak boleh masuk nak serang musuh.
Dan mereka pun jaga, Jabiyah mereka jaga dan juga Kaisan mereka jaga, semua pintu Damsyik mereka jaga tapi tak boleh masuk. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia yang di kawasan timur di Kaisan, apa yang Khalid buat seperti biasa, kebiasaan Khalid dalam perang daripada dulu lagi, dia tak tidur dan dia pastikan orang tak tidur dan dia punya informer sentiasa bekerja untuk lihat dan juga fahami tingkah laku tentera yang duduk di dalam. So tentera Khalid dia sentiasa dapat laporan bila orang jaga pintu, bila depa tukar shift, bila mereka hilang, bila mereka tak jaga. So dan dia dapati memang tentera Rom yang kawal di Damsyik buat kerja betul-betul. Depa jaga pintu betul-betul. Yang duduk di atas untuk jadi pemerhati tak hilang, sentiasa ada orang di situ. Tapi Khalid tetap jaga. Sepanjang 70 hari itulah dia sentiasa dia ataupun pasukan tertentu yang tak tidur 24/7 check tengok apa tentera Rom buat, di mana titik-titik kelemahan mereka. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu kerap kali tulis kepada Rom, bagi tahu kepada orang yang duduk di Dimash, kamu boleh berserahlah sekarang, kamu dah dikepung. Tapi mereka pun tak mau berserah. Sehinggalah satu hari, bismillah, ditakdirkan pada satu hari, Khalid tiba-tiba dia lihat orang yang sepatutnya berjaga tak jaga di kawasan Kaisan di sebelah timur pintu kota Damsyik. Para ulama sejarah menyebutkan pada ketika itu pemimpin Kristian Rom yang berada di Dimash tu dia dapat anak. Dia buat kenduri. Bila dia buat kenduri, dia pun jemputlah semua orang pergi kenduri. Termasuklah penjaga pintu ni apa semua pergi kenduri rumah dia. Macam mana depa boleh jaga, depa boleh pergi kenduri? Sebab depa pun tak tahu orang perhati. Dah lama, 70 hari orang berkawal. Jadi orang depa ingat macam biasalah. Mungkin tentera Islam yang dekat luar ni duk ingat seperti biasa. Oh, depa masih berkawal. Tetapi Khalid perhatikan setiap tingkah laku, gerak-geri, dia perhatikan betul. Pada hari ke-70 tu, ditakdirkan depa ni semua pergi makan kenduri dan tidak ada orang berjaga di atas. Apa yang Khalid buat? Kalau tunggu, peluang ni mungkin tak datang lagi. Kalau nak tunggu bila depa nak mai pun, kalau nak tunggu, nak kaji berapa lama depa hilang pun, ini memakan masa yang panjang. Jadi Khalid radhiyallahu anhu bersama dengan beberapa orang panglima-panglima yang bersama dengan Khalid, Qa'qa' ibn Amr, Mad'un ibn Adi, ini pahlawan-pahlawan yang duduk dengan Khalid, mereka pilih beberapa orang yang utama untuk masuk ke dalam kota Damsyik. Nak masuk kota Damsyik ni susah. Pertama kena berenang. Dia ada buat sungai. Kena berenang cross sungai tu dulu. Lepas dah cross sungai, kena baling tali ke atas puncak kota. Baling tali buat tangga. Kemudian kena daki tangga tu sampai ke puncak kota. Jadi Khalid Al-Walid bersama dengan beberapa tentera yang dia pimpin, pasukan dia yang paling hebat ni, special force dia, mereka masuk. Special force ni bukan orang bawahan, termasuk Khalid sekali. Kata Khalid, "Idza sami'tum takbirana fawqa as-sur farqu ilaina." Khalid kata, biar kami 2-3 orang je yang masuk dulu. Apabila kamu mendengar kami bunyi takbir daripada puncak kota tu, daripada puncak benteng, maka kamu pun panjat benteng beramai-ramai. Jadi beberapa orang sahabat mereka menyelinap masuk. Mereka terpaksa berenang dulu, berenang bawa besi-besi pedang dan sebagainya yang mana mereka simpan dalam beg kulit supaya tak kena ayak. Mereka pun berenang lepasi kolam yang dibuat oleh Rom. Dan lepas kolam, mereka pun baling tangga sehingga boleh naik ke puncak. Dan apabila mereka sampai ke puncak, ditakdirkan di atas puncak tu memang tak ada orang jaga. Lalu para sahabat, isyarat mereka untuk panggil orang masuk adalah dengan takbir. Takbir, kawan pun dengar, musuh pun dengar. Zaman tu tak ada walkie-talkie untuk bisik. Nak bisik, kawan pun tak dengar, musuh pun tak dengar. Kalau kita boleh bisik, seorang dua aja dengar. Nak bagi semua orang kawan dengar, kena jerit. Bila kita jerit, bukan setakat kawan, musuh sekali pun dengar. Maka mereka yang berada di atas kota pun bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan datanglah beberapa orang lagi para sahabat yang lain ataupun tentera yang lain sama-sama mendaki kota Damsyik. Sampai mereka daki untuk naik di atas kota Damsyik. Apabila mereka sampai di atas, mereka pun masuk ke dalam kota dan mereka masih lagi bersembunyi di pintu timur. Musuh dah tahu dah mereka masuk sebab ada bunyi takbir tadi, semua orang bertakbir dan mereka tunggu. Setiap kali musuh datang menghampiri pintu kota, mereka bunuh setiap seorang
Sehingga akhirnya mereka berjaya buka pintu daripada dalam dan tentera Islam beramai-ramai masuk ke dalam kota Damsyik. Ini daripada arah timur yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Bila mereka masuk, mereka mula membunuh orang di kawasan timur. Kawasan lain orang tak tahu lagi. Di Jabiyah yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, tak ada isu. Mereka duduk di luar kota, tak dengar apa, diam. Tapi di sebelah timur, Kaisan telah berlaku peperangan. Kumpulan Khalid dah masuk, telah pun berperang dengan mereka. Apabila Rom melihat situasi itu, dia tak ada pilihan melainkan pilih untuk berdamai. Jadi apa yang mereka buat? Cepat-cepat mereka pergi buka pintu di sebelah Jabiyah, di sebelah barat, untuk jemput Abu Ubaidah dan juga para sahabat lain untuk masuk, dan mereka pun menerima perjanjian damai. Mereka kata kami boleh bagi jizyah, kami boleh bagi ufti, kami boleh bagi cukai kepada kamu, kita berdamai, tak mau gaduh. Abu Ubaidah dan juga sahabat yang lain, Yazid, Syurahbil dan sebagainya, mereka tak tahu bahawa di sebelah timur ni Khalid dah berjaya masuk dan telah berjaya mengalahkan mereka. Masuk dan juga berjaya untuk perang. Maksudnya kalau perang, mereka dapat semua rampasan dan juga tawanan-tawanan perang mereka boleh bunuh. Tapi para sahabat yang lain tak tahu, dalam keadaan itu Rom pun minta berdamai. Jadi para sahabat yang lain pun masuk daripada pintu yang dibuka oleh Rom, sampailah mereka bertemu di tengah. Khalid tengah lawan perang sampai ke tengah, yang masuk daripada arah barat juga jalan macam biasa bersama dengan Rom sampai ke tengah, berjumpa. Bila berjumpa, orang pun kata inna qad amannahum. Geng-geng yang bersama dengan Abu Ubaidah kata, kami dah bagi kepada mereka perjanjian damai. Kita tak perang. Mereka dah serah diri. Jangan perang, jangan bunuh. Kata Khalid, inni fatahtuha unwatan. Khalid kata, ini bukan situasi mereka berdamai. Aku telah pecahkan kota ni. Aku telah masuk kota ini dengan cara perang. Susah-susah aku berenang, susah-susah aku panjat kota dan mengalahkan serta membunuh mereka. Lepas tu baru mereka berdamai. Maksudnya, Khalid kata, ini bukan pendamaian. Ini bukan serah diri. Tapi kami telah masuk dan mengalahkan mereka. Mereka pun bincang, macam-macam mereka bincang dan akhirnya buat keputusan separuh-separuh. Bahagian timur kota Damsyik dianggap masuk dengan cara perang. Jadi bahagian timur tu orang Islam kuasai keseluruhannya. Bahagian barat kota Damsyik itu dianggap mereka menang dengan cara perjanjian. Jadi bahagi setengah-setengah. Antara yang berada di kawasan timur sedikit tu, gereja Yuhanna ketika itu dibahagikan dua. Sebahagian dijadikan masjid, sebahagian yang lain ditinggalkan gereja untuk mereka. Jadi itu sedikit sebanyak tentang pembukaan kota Damsyik. Setelah buka kota Damsyik ni, dah selesai buka kota Damsyik, barulah ketika itu Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu bagi surat yang Omar tulis tadi, bagi kepada Khalid. Yang surat tu Omar kata, qad ista'maltuka ala jundi Khalid faqum bi amrihim. Omar kata kepada dia, aku telah melantik hang untuk memimpin tentera Khalid, maka hang jadilah ketua. Khalid kata, yarhamukallah, ma mana'aka an tu'limani hina ja'aka. Khalid kata, Allah merahmati engkau wahai Abu Ubaidah. Pasal apa hang tak bagi tahu dekat aku masa surat ni mula-mula sampai dekat hang? Supaya aku pun tak rasa macam aku ketua, buat kepala sendiri. Bagi tahu awal. Sebelum kita sambung kan. Dia budaya Arab ni, bahasa yang biasa orang Arab guna. Bila kita marah orang, dia masih tetap mendoakan orang tu. Kalau marah orang, dia kata yarhamukallah, Allah merahmati engkau walaupun dia nak marah. Kadang-kadang zaman sekarang ni, kalau biasa dengan Arab ni, dia nak marah. Satu orang tu buat salah kepada kita. Kita nak marah dia, nak habaq kata hang buat ni salah. Kalau bahasa kita, biasa kalau kita nak kata hang buat ni salah, kita habaqlah kata hang buat ni salah. Ni bukan pasal salah besar-besar. Salah besar-besar tak ada, hang buat ni salah, bergaduh terus ke apa. Ni yang salah kecil-kecil. Biasa kita kata hang buat ni salah. Tapi budaya Arab ni bila dia nak kata yang hang buat ni salah, dia akan kata samahakallah. Samahakallah. Allah yusamihuka. Samahakallah maksudnya Allah lebih kurang dengan hang, ampunkan hang, ataupun yusamihukallah, Allah yusamihuk. Begitu. So maksudnya bila perkataan ni Allah yusamihuk, maksudnya nak digunakan kata hang buat ni salah, Allah ampunkan hang, lepas tu dia abang. So
Instead of nak kata hang buat ni salah, dia doakan. Jadi Khalid sama jugalah. Khalid nak abak kata Abu Ubaidah tu, awak hantar abak kat aku awal-awal. Patut hang abak kat aku awal-awal yang hang dah dilantik menjadi pemimpin. Yarhamukallah. Ma mana'aka an tu'limani hina ja'aka. Allah merahmati engkau wahai Abu Ubaidah. Pasal apa hantar abak kat aku awal-awal masa surat ni sampai dekat hang? Kata Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, inni karihtu an aksira alaika harbaka. Abu Ubaidah kata, wahai Khalid, aku takut kalau kau bagi tahu dekat hang, ini akan mematahkan hang punya semangat untuk perang, memastikan jadikan hang lemah semangat untuk perang. Wama sultanu dunya urid. Wahai Khalid, sesungguhnya yang aku cari ni bukanlah kekuasaan di dunia, wala di dunia a'mal, dan aku bekerja ni pun bukan untuk dunia. Wama tara sayasiru ila zawal wa niqita'. Apa yang hang lihat semua ni Khalid, dia akan berakhir dengan kehilangan dan terputus. Innama nahnu ikhwan wa ma yadurru ar-rajul an yalihi akhuhu fi dinihi wa dunyah. Abu Ubaidah kata, sesungguhnya kita ni bersaudara wahai Khalid, dan tidaklah menjadi masalah untuk satu orang urusannya itu di urusan dunianya dan akhiratnya diutuskan oleh saudaranya. Ini kata Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Kepimpinan yang ada pada mereka. Panglima ni jawatan penting. Selain daripada khalifah, panglima adalah jawatan paling penting. Bismillah. Ada dua lah jawatan. Satu jawatan politik, satu jawatan tentera. Antara dua ni, jawatan politik lebih penting lah, sebab jawatan politik nak menjamin ada kelangsungan. Kalau Amirul Mukminin mati, ditakdirkan mati, seorang politik sentiasa bersedia. Yang kedua, jawatan kepimpinan tentera. So ini dua cabang yang penting, politik dengan tentera. Dua kepimpinan ni paling tinggi. Walaupun jawatan ni penting, Abu Ubaidah dia biarkan dahulu. Dia biarkan, tak apalah. Tak nak patahkan semangat Khalid, dan dia kata, wama sultan dunia urid wala li dunia a'mal. Aku bukan mencari kedudukan di dunia dan aku bukan bekerja untuk dunia. Dia kata tu memang betul dia maksudkan. Sebab dia tak abang apa pun. Sampai dah habis perang, baru dia bagi tahu dekat Khalid. Di sudut yang lain, pemimpin politik yang ada pada Umar, ini semua pemimpin perang. Pemimpin perang, kerja mereka boleh pergi bergaduh, mereka boleh pergi buka negeri, mereka boleh pergi kalahkan musuh. Nama-nama besar, tokoh-tokoh besar perang adalah Khalid, Abu Ubaidah, Amr bin Al-As, Syurahbil bin Hasanah, Yazid bin Muawiyah. Yang ni semua pakar-pakar perang. Mereka mungkin bukan pakar dalam fiqh. Hukum hakam fiqh bukan bidang mereka. Sebab tu kadang-kadang sebahagian daripada mereka langgar hukum hakam fiqh juga. Mereka bukan pakar dalam beribadat, sebahagian besar daripada mereka. Kerja mereka pergi perang. Mereka bukan pakar dalam menghafal Al-Quran. Mereka pergi perang. Tapi dalam masa yang sama, ada sebahagian sahabat yang tinggal di Madinah. Walaupun mereka bagus dalam bergaduh, tapi kepakaran utama dia bukan perang. Kepakaran utama dia politik. Itulah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. So ini orang-orang yang disimpan oleh Umar, mereka ni duduk di Madinah. Sebab tugas mereka lain, nak bagi penasihat, nak bagi nasihat kepada Amirul Mukminin, nak menentukan hala tuju negara, mereka ni tinggal di Madinah. Jadi selesai peperangan Dimashq, mereka pun berjaya membuka kota Dimashq, dan akhirnya peristiwa itu sampai kepada pengetahuan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila buka kota Dimashq. Apa lagi yang berlaku di Dimashq? Para ulama berbeza pandangan siapa yang tulis perjanjian dengan orang yang tinggal di Damsyik untuk bagi separuh daripada tanah mereka dan hasil tanaman mereka. Ada yang kata Khalid, ada yang kata Abu Ubaidah, ada yang kata kota Damsyik ni dibuka secara damai. Ada yang kata kota Damsyik ni dibuka dengan peperangan. Depa beza pandangan, tak tahu apa yang jadi first. Khalid masuk dulu kah ataupun orang-orang yang duduk dalam Damsyik ni pergi serah diri kepada Abu Ubaidah dulu. Dua ni berlaku serentak. Cuma kalau lihat kronologi, mungkin yang paling tepat Khalid masuk dulu. Sebab dah 70 hari mereka tak menyerah. Buat apa mereka nak serah? Melainkan setelah mereka diserang dan mereka dah tahu mereka nak kalah. Lepas tu, Al-Imam Ibn Kathir radhiyallahu rahimahullah bawakan bab ni masalah fiqh, dia sekadar nak ceritakan berlaku kepada muka surat 274, berlaku kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu.
Dia pun diutuskan oleh Abu Ubaidah balik bagi tahu dekat Umar, alhamdulillah kita telah berjaya membuka kota Damsyik. Dia pun balik untuk pergi bagi tahu kepada Umar, sampai-sampai Umar, apa Umar buat? Ni, set, bismillah. Kita kan, semua kita, siapa-siapa sahaja, saya, tuan-tuan, orang-orang besar di kalangan kita, ketika detik-detik sukar, kan masa kita berdepan dengan detik-detik yang bermasalah, yang sukar, tentangan, kita fikir dunia aja. Kita selalu fikir dunia. Kita abaikan bab-bab agama ni, kita letak kat tepi sekejap. Ketika detik sukar, kan ketika saat-saat genting, masa tu tiba-tiba kalau ada satu orang datang cerita tentang zikir lah, orang lain akan rasa pandang dia semacam, orang tengah lawan ni hang zikir apa? Orang kita fikir begitu. Ketika detik yang orang kata macam kecemasan, tiba-tiba ada orang cakap aurat, tentang aurat, kita kata apa ni, bab lain lebih penting daripada aurat. Ketika orang tengah cemas berdepan dengan musuh, kalau ada orang tiba-tiba datang cakap kata solat tak jaga, tak solat lagi ni, orang akan pandang pelik ni, apa ni, tengah lawan dengan musuh, solat apa time ni? Itu mentaliti ramai di kalangan kita. Tapi kalau nak banding kita dengan para sahabat, beza banyak. Para sahabat detik-detik sukar, detik berhadapan dengan musuh, detik yang boleh menghilangkan nyawa mereka, ketika itu agama menjadi pertimbangan pertama mereka. First sekali yang mereka pertimbangkan adalah agama. Menunjukkan kedudukan agama pada mereka tu beza banyak dengan kita. Kita rasa macam susah sikit je, agama letak ke belakang. Oh, ini darurat. Yang ni darurat boleh tinggal agama. Yang ni darurat hukum agama boleh langgar. Yang ni darurat hukum agama tak payah amal. Tapi sikap tu tak ada kat para sahabat. Tak ada. Orang bawa berita daripada jauh ni datang kepada Umar. Apa Umar tengok? Apa Umar tengok? First sekali, jauh dia datang. Nak bagi tahu, wahai Saidina Umar, nak abang kaang bahawa kita telah berjaya membuka kota Damsyik. Umar tanya dia, first kali, alhamdulillah, bahagia buka kota Damsyik. Umar tanya dia, mundu kam lam takhla' na'laik atau lam takhla' khufaik. Mundu kam lam takhla' khufaik. Umar tengok kaki dia pakai khuf, kasut yang dibuat daripada kulit. Umar tanya dekat dia, berapa lama dah hang tak buka kasut ni? Tu soalan Umar. Takkah kalau kita kan, kita punya logik, kita kata apa Umar punya lekeh. Kawan tu main bawa cerita perang besar, hang bukan nak bagi dia rehat, duduk, raikan dia balik mandi. Umar tanya, mundu kam lam takhla' khufaik. Lepas dah Umar kata alhamdulillah menang, berapa lama dah hang tak buka hang punya khuf ni? Dia tu kata minal jum'ati. Dia kata min yaumil jum'ah wa hadha yaumul jum'ah. Aku pakai khuf ni daripada Jumaat lepas sampai Jumaat ni. So dah seminggu lah aku pakai ni. Umar kata kepada dia, asabta sunnah. Hang telah mengikut sunnah. Saya bukan nak cerita pasal apa nama, pakai khuf sunnah 3 hari ke 7 hari ke sehari. Itu bab yang nanti kita boleh cerita dalam kelas-kelas fiqh. Tapi yang nak cerita ni adalah tengok macam mana sahabat punya memandang tinggi sunnah Nabi SAW. Depa letak tinggi di atas kepala depa. Sebab tu hadis Dajjal kan. Kalau tuan-tuan perasan hadis Dajjal, bila Nabi cerita Dajjal akan datang, dia berkuasa 40 hari. Apa yang dia buat 40 hari tu? Dia akan bawa kepada kamu neraka dan syurga. Siapa yang masuk dalam neraka Dajjal, dia masuk dalam syurga Allah. Siapa yang masuk dalam syurga Dajjal, dia masuk dalam neraka Allah. Dia akan bawa roti. Dia akan bawa hujan. Dia pergi kepada kampung. Siapa yang taat kepada dia, taat kepada Dajjal, apa yang jadi? Mereka ini akan dibagi makanan, hujan turun. Siapa yang tak ikut Dajjal, Dajjal keluar daripada kampung tu, segala hasil tanaman kampung akan ikut Dajjal. Mampu yang 40 hari. Hari pertama macam setahun. Hari kedua macam sebulan. Hari ketiga macam seminggu. Apa para sahabat tanya? Kalau kita ni, standard kita. Macam mana kalau dia letak dalam syurga? Kalau dia nampak macam syurga tapi neraka, yang tu yang kita risau. Macam mana boleh tahan ke kalau tak hujan? Tapi para sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, hari yang macam setahun tu, bagaimana kami nak semayang pada hari itu, ya Rasulullah? Bagaimana kami nak semayang pada hari itu? Cukupkah 5 waktu? Yang tu para sahabat punya cerita. Yang tu dia punya iman. Berbeza dengan kita. Yang kita nampak aja ruang, nak kata rukhsah. Ni rukhsah. Memang rukhsah tu ada dalam syarak. Tapi nak lari daripada kewajipan tu, kita cukup suka.
yang ni tak apa, ni boleh, yang ni mudarat, yang ni boleh tinggal dan sebagainya. Demikianlah berbeza antara sikap kita dan juga para sahabat. Seterusnya, setelah mereka berjaya menakluk kota Damsyik, mereka pun pergi, Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, dia menghantar beberapa kumpulan tentera. Khalid Al-Walid dia hantar pergi ke Biqa'. Kemudian dia hantar satu kumpulan tentera lagi untuk pergi ke tempat yang namanya Ainil Maisunah. Ainil Maisanun, tempat yang dihantar satu kumpulan tentera, tapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan tentera ini terbunuh di Ainil Maisanun, dan ramai di kalangan mereka terbunuh di situ. Mereka menjadi syuhada di tempat itu. Kemudian di Damsyik, ditinggalkan di Damsyik Yazid bin Abi Sufyan untuk kekal duduk di Damsyik, jaga kawasan Damsyik. Syurahbil bin Hasanah pula dihantar pergi ke Jordan, selesaikan saki baki kawasan Jordan. Syurahbil, macam kita tahu, pakar infanteri, dia pun pergi ke Jordan. Dia buka hampir ke semua kawasan Jordan dengan perang, melainkan Tabariyah, satu tempat yang namanya Tabariyah, di situ mereka berdamai, selainnya semua berperang. Dan ketika tentera Islam keluar daripada Damsyik, mereka melihat ada kumpulan kuda yang diletakkan sutera di atas dia. Mereka letak sutera dan kemudian pelana dia daripada sutera, dan mereka letak senjata di atas sutera. Sutera ni sebenarnya di sisi orang Syam, dia bagus untuk letak senjata dan sebagainya. Dia buat daripada bahan sutera yang bila diletak bagus untuk letak senjata. Senjata tak rosak dan tak jatuh daripada dia punya binatang. So mereka jumpa satu kumpulan tentera Syam yang pakai balut kuda mereka dengan sutera. Dan orang Islam pun kejar mereka. Kejar sehinggalah sampai ke Hims. Hims yang tadi, yang mana duduk jauh di hadapan daripada Dimashq. Sampai di Hims, orang Hims nampak tentera Islam yang ramai sedang kejar tentera berkuda. Akhirnya Hims pun rasa takut dan mereka berdamai, sebagaimana berdamai juga orang di Dimashq sebelum tu. Jadi selesailah masalah pembukaan Dimashq bersama dengan pembukaan Hims. Kemudian perang Fihl. Fihl ni di belakang, cerita belakang tadi tu. Setelah mereka berjaya untuk buka kota Dimashq, Abu Ubaidah tinggalkan Yazid untuk duduk di Dimashq, dan Abu Ubaidah sendiri pergi ke Hims. Apa susunan tentera pergi ke Hims? Khalid Al-Walid sekarang duduk di depan pula. Khalid tadi dia di Qalb. Saya cerita tadi, para sahabat ni dia ada banyak kepakaran berbeza. Khalid duduk di depan. Kemudian Abu Ubaidah masih lagi di sebelah kanan, dan Amr bin Al-As, dua orang masih lagi memimpin kuda. Pemimpin medan ketika itu diserahkan kepada Syurahbil bin Hasanah. Syurahbil sebelum dia pergi ke Jordan ni, masih lagi ketika di Fihl, dia duduk di hadapan. Kemudian tentera berkuda dipimpin oleh Dirar. Dirar kali ini memimpin tentera berkuda. Tadi ketika buka kota Damsyik, Iyad yang pimpin tentera berkuda, sekarang tukar kepada Dirar. Iyad pula memimpin tentera infanteri. Mereka bergerak menuju ke Fihl. Sampai ke Fihl, pemimpin tentera Rom di Fihl itu adalah Saqlab ibnu Mikhrab. Sampai di situ, Saqlab telah sekat mereka, tak mau keluar, tak mau lawan. Mereka pun tunggu di luar, tak boleh masuk kota. Tapi bekalan makanan para sahabat banyak. Apa yang Saqlab buat? Saqlab buat satu parit ataupun dia alirkan air sungai supaya menjadi kawasan berselut di antara Fihl dan juga tentera Islam yang duduk di depan. Ada kawasan selut. Jadi dia Saqlab punya plan ni, nanti bila mereka orang Islam nak masuk, mereka akan jatuh di situ, mereka boleh bunuh orang Islam. Okey. Tempat perangkap musuh dah ada di tengah-tengah antara dua pihak. Jadi Saqlab duduk di sebelah dalam Fihl, orang Islam di luar Fihl. Orang Islam makanan dah banyak. Bekal depa sebat dekat Dimashq tadi dah banyak. Mereka tak ada masalah, tunggu di situ. Saqlab tunggu, dia punya perkiraan, dia anggap orang Islam mungkin dah lemah, tak cukup makanan. Lalu dia pun datang pelan-pelan dengan tentera dia menyeberangi selut-selut yang mereka buat ni, masuk ke kawasan orang Islam. Apabila masuk ke kawasan itu, ketika itulah orang Islam ambil alih dan serang mereka kembali, dan akhirnya Saqlab dan juga tentera musuh yang berada di Fihl dikalahkan.
Mereka berjaya dikalahkan, dibunuh di dalam benteng, di dalam selut-selut yang mereka sendiri buat dengan tombak-tombak mereka sendiri. Itu pembukaan kota Fihl. Kemudian muka surat 278 diceritakan pula Hims. Hims, macam kita cerita tadi, tak banyak yang berlaku. Mereka minta untuk berdamai. Setelah orang Islam kepung je, mereka minta berdamai dan akhirnya mereka pun bayar jizyah dan juga kharaj, hasil bumi bagi separuh dan pendapatan mereka bagi separuh. Seterusnya, muka surat 279, bismillah. Pembukaan Qin Nasrin. Qin Nasrin ni Abu Ubaidah hantar Khalid pergi tempat yang bernama Qin Nasrin. Khalid pun pergi ke tempat itu, lawan dengan mereka. Akhirnya pemimpin mereka Minas, yang telah bunuh banyak orang Islam tadi dalam kumpulan yang dihantar oleh Abu Ubaidah. Khalid telah berjaya serang tempat tu dan membunuh mereka. Mereka pun minta maaf daripada Khalid. Khalid macam biasa, dia ada dia punya attitude sendiri. Dia kata orang Rom tak ada maaf, aku bunuh. Tapi orang Arab yang minta maaf, aku boleh maafkan, lepaskan mereka, bayar jizyah kepada aku. Itu berlaku di Qin Nasrin. Bila sampai di Qin Nasrin, orang ramai yang bersembunyi. Bersembunyi banyak di kawasan masing-masing sebab tak nak turun serah diri kepada Khalid. Kata Khalid, innakum law kuntum fis sahab lahamalakumullahu ilaina aw lahamalanallahu ilaikum la aw la anzalakum ilaina. Khalid kata, kalau hampa duduk di awan sekalipun, Allah pasti akan menurunkan kamu kepada kami ataupun akan menyampaikan kami kepada kamu untuk kami bunuh kamu. Dan bila pembukaan kota Qin Nasrin ni sampai kepada Umar, kata Umar bila sampai, dia tahu yang Khalid yang buka, Umar kata, ma sana'ahu Khalid qala yarhamullahu Aba Bakrin. Umar kata, sesungguhnya Allah merahmati Abu Bakar. Kana a'lamu birrijali minni. Sesungguhnya Abu Bakar lebih tahu akan tokoh-tokoh berbanding dengan aku. Wallahi inni lam a'zilhu an ribatin. Demi Allah, aku bukanlah menarik semula, melucutkan jawatan Khalid kerana ragu-ragu kepada dia. Bukan kerana itu. Walakin khasyitu an yukalan nas ilaihi. Tetapi aku bimbang manusia akan bergantung kepada Khalid. Rekod perang dia baik sangat. Aku takut kalau aku biarkan dia terus memimpin, selagi orang ingat, selagi mana Khalid pimpin ni, mesti kita boleh menang. Aku takut itu yang berlaku. Maka sebab itu aku telah melucutkan jawatan Khalid radhiyallahu anhu. Itu di Qin Nasrin. Kemudian, seterusnya perang Qaisariyah. Perang Qaisariyah. Masih lagi pada tahun ke-15 Hijrah. Qaisariyah, Umar melantik Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu untuk pergi ke Qaisariyah, lawan dengan mereka. Dan di sini berlaku pertempuran. Dan Muawiyah menang. Ketika itu dia berjaya membunuh ramai orang Rom. Dan satu lagi lah, sama macam kita kata tadi. Hantar tentera, detik-detik sukar. Apa pesanan Umar? Kata Umar, amma ba'd faqad wallaituka Qaisariyah fasir ilaiha wastansirillaha alaihim. Umar kata, wahai Muawiyah, aku telah hantar engkau pergi ke Qaisariyah. Maka jalanlah kepadanya dan minta tolong kepada Allah. Jalanlah kepada dia dan minta tolong kepada Allah. Nak pergi perang ni, lawan dengan musuh yang ramai. Umar kata, jalanlah dan minta tolong kepada Allah. Wa akthir min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wahai Muawiyah, banyaklah engkau mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyakkanlah ucap tidak ada kekuatan dan tidak ada daya upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi dan maha perkasa. Allahu Rabbuna wa thiqatuna wa raja'una wa maulana. Sesungguhnya Allah lah kepercayaan kita dan juga harapan kita dan juga pendamping kita. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah sebaik-baik pendamping dan sebaik-baik penolong. Perang susah.
Banyak pesanan yang dia boleh buat. Kalau nak pesan, hang masuk kod sini, hang jangan masuk kod sini, hang jumpa orang, hang bunuh, hang buat ni plan 1, 2, 3, 4. Itu semua tak penting. Berbanding dengan akthir min la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak lagi pesanan yang banyak Umar nak abang, tapi yang ni semua tak penting. Kita anggap penting. Ada yang lagi penting daripada semua ni, iaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masa bila kita zikir? Banyak kita zikir ketika kita rasa senang. Duduk saja kita pun zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Malam-malam bangun tak ada apa nak buat, kita pun zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Pagi-pagi kita tak ada apa nak buat, kita pun zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Duduk saja kita pun zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi the moment kita berdepan dengan ancaman, kebanyakan daripada kita itu bukan masa berzikir. Itu masa kita cari jalan penyelesaian. Ketika kita mula serabut, tak boleh selesaikan masalah, kita fikir macam mana nak selesaikan masalah ni. Kita fikir macam mana nak keluar daripada jalan ni. Kita mula kumpulkan idea, kita mula analyse situasi itu, kita mula buat macam-macam. Tapi para sahabat, ketika berdepan dengan musuh, ketika nak lawan dengan musuh, Umar pesan kepada Muawiyah, time tu lah hang kena banyakkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Time tu lah hang kena kembali kepada Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Muawiyah menang dalam peperangan itu. Seterusnya peperangan Ajnadain. Baik. Ajnadain ni Umar radhiyallahu anhu tulis surat kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu untuk pergi ke Ajnadain dan lawan dengan mereka. Amr bin Al-As sebelum itu berada di Jordan. Amr bin Al-As, Umar arahkan dia pergi ke Ajnadain untuk lawan dengan mereka. Bawa tentera pergi ke sana. Lalu Amr bin Al-As tinggalkan Abu A'war As-Sulami di Jordan dan dia bawa kumpulan tentera yang besar untuk pergi ke Ajnadain. Bersama dengan dia ada Shurahbil bin Hasanah yang tadi kita sebut, orang yang memang hebat perang one by one dekat bawah. Ada Junadah, ada Abdullah bin Amr bin Al-As, anak dia, yang mana dua-dua orang ni menjadi pemimpin tentera kiri dan kanan. Pergi lawan dengan tentera musuh yang namanya Artabun. Artabun ni macam nama Turki. Dia Rom lah, orang Rom. Artabun ni dianggap pahlawan Rom yang paling hebat ketika itu. Di Ajnadain dia paling hebat. Jadi, untuk menghentikan musuh, Amr bin Al-As, dia bawa tentera dia, Shurahbil bin Hasanah ikut dia, Junadah ikut dia, dan juga Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Junadah kiri dan kanan, Shurahbil di sebelah hadapan, dipimpin oleh Amr bin Al-As, masuk pergi ke Ajnadain. Dan untuk sekat musuh ada dua kawasan. Satu Ilya, satu Ramlah. Dekat sini tulis Ramallah. Tapi kan dia tulis. Mana dia tulis tadi? Okey, dekat sini dia tulis Ramallah. Ilya dihantar Alqamah dan juga Ramallah ni dihantar Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Maliki tak silap. Tapi masalahnya dalam kitab Arab dia tulis tempat tu nama Ramlah. Ar-Ramlah. Bezanya Ramallah ni dia letak dia di bawah sikit. Sekarang ni kawasan tu Israel dah kontrol lah, dia letak di bawah. Ada satu tempat lain yang nama dia Ramlah, dia jauh sikit dekat dengan Mediterranean, laut Mediterranean. Jauh sikit ke hujung. Jadi saya rasa mungkin translation ni salah lah, bukan Ramallah, Ramlah. Jadi pergi ke Ilya dan juga Ramlah, sekat mereka, dan dia sendiri masuk untuk berdepan dengan panglima Rom pada ketika itu, Artabun. Sampai berita kepada Umar. Amr bin Al-As tulis kepada Umar, kami nak masuk ni. Pahlawan Rom yang dikatakan paling hebat ni, Artabun, dia berada di Ajnadain. Aku nak masuk pergi perang kepada dia. Aku nak masuk pergi perang dengan dia. So apa nasihat? Surat tu sampai kepada Umar, Umar tengok dan Umar balas kepada dia, laqad ramaina Artabun Rum bi Artabunil Arab fanzur amma tanfarij.
Sesungguhnya kita telah menghantar Artabun Arab untuk berlawan dengan Artabun Rom. Maka mari kita lihat siapa yang akan berjaya di antara mereka berdua. So Amr bin Al-As dengan Artabun, dua pemimpin besar. Apabila nak perang, sebelum perang nak hantar utusan, siapa nak pergi bincang dengan Artabun? Orang yang paling sesuai. Kenapa saya punya headset bunyi? Okey, tak apa, abaikan. Baik. Artabun dengan Amr bin Al-As. Amr bin Al-As tanya tentera dia, siapa yang nak pergi bincang dengan dia? Adalah ramai orang yang hebat. Abdullah bin Amr bin Al-As ada kat situ. Syurahbil bin Hasanah ada kat situ. Okey, saya kena keluarkan headset ni sebab tak apalah, abaikan. Baik. Akhirnya Amr bin Al-As dia fikir-fikir, dia kata, biar aku sendiri pergi jumpa dengan Artabun. Pergi jumpa dengan dia untuk bincang situasi apa yang kita nak. Amr bin Al-As dia pergi masuk ke dalam Ajnadain, jumpa Artabun, tapi dia tak abang kata dia Amr bin Al-As. Dia masuk dengan hebatnya lah, dengan hebat seorang panglima, masuk pergi jumpa Artabun. Dia kata Amr bin Al-As punya tuntutan 1 2 3 4, dia senaraikan semua kepada Artabun. Dia senaraikan semua, dia tengok Artabun, Artabun tengok dia. Artabun bagi tahu kepada orang sekeliling dia, orang ni tak lain dan tak bukan, mesti dia Amr bin Al-As. Mesti dia ni Amr bin Al-As. Apa kata kita bunuh dia? Sebab kalau kita bunuh dia, selesailah, orang Arab tak boleh datang dan tak boleh kalahkan kita lagi. Artabun pesan. Amr bin Al-As bila dia lihat Artabun, dia tahu Muhammad ni tengah plan nak bunuh aku, dia pun buat cerita. Dia kata sesungguhnya Umar apabila dia hantar satu orang panglima, dia akan hantar 10 orang komandan untuk cek panglima ni punya cara kerja dan untuk bagi bantuan. Aku salah seorang daripada 10 orang yang Umar hantar untuk mengiringi panglima Amr bin Al-As. Aku dengar hang punya cakap ni, aku rasa hang punya cakap ada nilai yang bagus. Maka apa kata hang benarkan aku balik? Aku pergi bagi tahu kepada panglima kami supaya panglima sendiri datang jumpa hang. Aku balik bagi tahu kepada Amr bin Al-As, dia sendiri mai jumpa hang, dengar hang punya cakap. Sebab cakap hang ni bagus. Aku ni sekadar satu daripada 10 komandan Omar untuk bersama-sama dengan panglima. Artabun pun setuju, dia terpedaya. Lalu Amr bin Al-As balik keluar kepada sahabat dia. Bila dia dah balik, Artabun bagi tahu kepada para sahabat dia yang duduk dekat sekeliling dia, pasal apa aku bodoh pergi percaya cakap dia. Awal-awal aku dah tahu dah. Memang dia ni Amr bin Al-As. Tapi dengan kata-kata dia tu, dia berjaya memperdaya aku dan keluar daripada Ajnadain. Jumpa kawan-kawan dia. Dan mereka pun berbalas ke-15, dia tetap mengucapkan ucapan yang sama yang dia takkan datang lagi ke situ. Dan diriwayatkan, diceritakan ketika dia dah balik daripada Syam pergi ke Istanbul pada tahun ke-15 itu, dia pun tanya kepada mereka, tanya kepada utusan dia. Yang dinamakan orang Islam yang datang serang ni siapa sebenarnya? Siapa orang yang datang nak buka, yang dikatakan nak buka kota Syam ni? Lalu orang khabarkan kepada dia bahawa mereka ini adalah orang-orang yang waktu malam mereka menjadi rahib. Ini ajaib. Kenapa ajaib? Rahib tak pergi perang. Rom tahu benda tu, Parsi pun tahu benda tu, Arab pun tahu benda tu. Rahib duduk dalam gereja, beribadat. Askar tak beribadat. Askar bukan kerja dia nak buat amal kebajikan, buat semua, melakukan ibadat yang power-power. Ajaib. Bila bagi tahu kepada Hercules ni, mereka ini kaum yang hang tak pernah jumpa lagi. Sebab apa? Malam mereka rahib. Mereka beribadat. Tetapi pada waktu siang, mereka adalah penunggang kuda yang sangat hebat dan mahir. Mereka tak makan, melainkan mereka bayar dulu. Mereka tak masuk ke rumah orang, melainkan mereka minta izin dahulu. Mereka tak ambil harta orang tanpa kebenaran. Kata Hercules kepada orang yang bagi tahu dekat dia. Dia kata, kalau betul lah apa yang hang cakap ni, sesungguhnya kaum yang hang cakap ni akan menguasai kekuasaan aku yang aku bijak sekarang ni. Di mana? Di Istanbul. Zaman Omar tak sempat buka Istanbul lagi. Tapi memang kata-kata dia betul lah. Kemudian orang Islam buka dan selama-lamanya. Ibnu Katsir sebutkan hadis di sini. Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Apabila hancurnya Kisra di Parsi, tidak akan ada Kisra lagi selepas itu. Wa idza halaka Kaisar fala Kaisara ba'dahu. Dan apabila hancurnya Kaisar, tidak ada lagi Kaisar selepas itu. Wallazi nafsi biyadihi,
latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya kamu akan menginfakkan harta kekayaan mereka berdua, Kisra dan Kaisar. Kisra dan Kaisar. Dan itulah yang berlaku. Setelah Iran diambil alih oleh orang Islam, tak ada lagi dah Kisra. Maharaja Iran ni semua hilang. Setelah Kaisar, wakil Rom yang memimpin Syam, setelah Syam diambil alih oleh orang Islam, tak ada lagi kekuasaan Kristian di Syam pada ketika itu. Lah ni lah Israel ambil alih sikit tu, kawasan yang kecil, tapi keseluruhan Syam, Jordan, Palestin, Syria, sedikit kawasan Lebanon, ini semua kekal masih dimiliki oleh orang Islam. So ini sedikit sebanyak berkaitan dengan perjalanan para sahabat Nabi SAW, tentera yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah untuk membuka kota-kota Damsyik. Sampailah akhirnya mereka berjaya dalam Qin Nasrain, Qaisariyah, semua peperangan-peperangan kecil. Yang tinggal sekarang ni cuma cerita pembukaan Baitul Maqdis. Saya rasa kita sambung minggu depan lah kot Baitul Maqdis. Panjang sangat lagi. Betul. Minggu depan Ustaz. Okey, cantik. Ada soalan tak sebelum kita berhenti? Ke tak ada? Kalau tak ada, kita boleh tangguh majlis kita. Esok pagi saya ada apa? Badminton dengan ni. Dengan apa nama? Beberapa sahabat-sahabat. Kalau ada, kita buka soalan sikit sebelum kita tangguh majlis. Ada sesiapa boleh buka mic kot, siapa nak tanya soalan. Ada chat 4 orang ni, soalan ke ni? Tu lambai kai tengah bukan. Ni cerita tadi. Tak ada aku dah. Tak ada Ustaz. Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita berhenti dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kisah yang berlaku pembukaan kota-kota di Damsyik, di kawasan Palestin, di Hims dan sebagainya ni memberikan kepada kita sedikit sebanyak pengetahuan tentang peperangan yang berlaku di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nanti kelas akan datang kita sambung pula dengan pembukaan Baitul Maqdis, dan kemudian mungkin kita boleh sambung tentang pembukaan kota Mesir dan sebagainya. Sebab zaman ni kita duk cerita satu tempat yang berlaku di Syam. Masa yang sama juga tengah berlaku peperangan di Iraq, Qadisiyah dan sebagainya. Masa yang sama juga berlaku peperangan di Mesir. Jadi nanti kita akan cerita juga apa yang berlaku di tempat-tempat tu. Mudah-mudahan kita ambil sedikit sebanyak manfaat. Mungkin kan kita tak hafal ataupun kita tak ingat. Cerita ni kita tak ingat. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat tanda sikit-sikit kan, nanti bila-bila perlu buka lah balik cerita tu. Kan kadang-kadang bila-bila perlu ada benda yang spark ingatan kita pun pernah baca dalam buku ni kan. Bila orang cerita pasal Nabi palsu, contoh, dulu pernah baca Nabi palsu. Nabi palsu perempuan kan, Sajah. Okey, ingat nama Sajah. Ada Nabi palsu perempuan, bini Musailamah. So, simpan cerita-cerita ni. Kalau tak ingat tak apa, jangan stres. Nanti satu hari ada benda yang spark, yang cuba mengembalikan ingatan kita, buka balik buku, cari ada cerita. Banyak cerita-cerita yang bermanfaat dalam ni untuk kita ambil pengajaran dan untuk kita ceritakan kepada Ustaz, orang lain. yang mungkin boleh ingat soalan yang pasal yang yang kawasan yang dipecah dua tu, yang barat dengan timur tu. Kawasan timur tu di gereja tu ditukar jadi masjid. Itu secara paksa ataupun memang penduduk tu diberi untuk tukar jadi masjid, gereja-gereja. Okey, bila buka Baitul Maqdis ketika tu, dululah zaman sekarang Dimash, sekarang Dimash semua dah jadi masjid, tapi zaman Omar tu bila dibuka kawasan timur yang diserang oleh Khalid Al-Walid, dekat ada satu gereja Yohanna yang besar. Gereja Yohanna tu dibuka secara paksa dan dijadikan sebahagiannya dijadikan masjid, sebahagiannya lagi ditinggalkan. Ada riwayat katakan Masjid Besar Dimashq adalah kawasan tu yang dulunya asalnya gereja tu, disebutkan beberapa riwayat yang demikian, diambil secara paksa. Demikian juga mereka bila di kawasan barat Jabiyah yang dimasuki oleh tentera dengan izin orang-orang yang duduk di dalam Dimashq ketika itu, ini mereka bersetuju untuk bagi separuh daripada
tanah mereka kepada tentera Islam. Jadi tentera Islam pun hak untuk beribadat masih lagi bagi kepada mereka. Ada 14 gereja dikekalkan untuk orang Kristian kekal beribadat, dan gereja-gereja lain ada yang diubah menjadi masjid sebab ada yang memeluk Islam, dan juga ada yang diambil alih tanah mereka. Jadi ceritanya di zaman tu bila berlaku peperangan, ini norm yang berlaku di semua tempat. Bila berlaku peperangan, ada jizyah dan ada kharaj. Jizyah dan kharaj ni benda biasa. Kalau tak bunuh orang, mereka mesti bagi sebahagian daripada harta rampasan. Tanah diambil alih tu perkara biasa. Dan itulah yang juga yang berlaku. Cuma bezanya apa? Bezanya apabila tentera Islam mengambil alih, mereka ambil alih dengan cara yang terhormat. Mereka tak pecahkan rumah orang, mereka tak bunuh orang sesuka hati, mereka tak ambil hasil tanaman orang, mereka hukum dengan adil di antara orang Islam dengan bukan Islam, sehingga orang-orang bukan Islam pun suka apabila mereka dipimpin oleh orang Islam. Kristian setelah pembukaan Dimash dan sebagainya, lebih suka mereka dipimpin oleh orang Islam daripada dipimpin oleh Rom. Yahudi lagi suka dipimpin oleh orang Islam daripada dipimpin oleh Kristian. Sebab nanti kita akan cerita lebih panjang lah. Apa yang mereka buat? Yahudi punya kiblat Sakhrah, batu dekat Baitul Maqdis yang diangkat masa Nabi pergi Isra. Itu batu kiblat Yahudi. Baik. Apa yang Kristian buat dekat batu kiblat Yahudi? Kristian bubuh sampah kat situ. Kristian punya kerja, dia letak sampah dekat situ. Letak sampah kotor kat tempat tu, sehingga diceritakan pek perempuan yang datang haid mereka baling dekat Sakhrah tu, sebab Sakhrah tu kiblat Yahudi. Yahudi pula dia buat apa? Yahudi pun sama juga. Tempat yang ada orang yang kena salib tu, yang kononnya Nabi Isa disalib, bukan Nabi Isa disalib, Al-Quran habaq kat kita, tapi tempat Nabi Isa disalib yang Kristian percaya dan Yahudi percaya, Yahudi benci dekat Kristian, dia pergi buat jadi tempat pembuangan sampah, dia panggil Qumamah. Tempat tu Yahudi pergi letak buang sampah. Itulah perangai Kristian dengan Yahudi. Yahudi bara dekat Kristian, tempat yang dikatakan Nabi Isa kena salib, dia buat tempat pembuangan sampah. Kristian pula tak puas hati, balas dendam dekat Yahudi, Sakhrah, batu yang jadi kiblat Yahudi, Kristian pergi buang sampah kat situ. Bila Islam masuk, Islam damaikan kedua-dua. Kristian kata Islam pimpin lagi bagus daripada Yahudi. Yahudi kata Islam pimpin lagi bagus daripada Kristian. Itulah situasi yang berlaku di kawasan Syam pada ketika itu. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti kot dah insya-Allah. Okey, Ustaz. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan, Khamis depan, malam Jumaat, kita sambung lagi tentang pembukaan Baitul Maqdis di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setakat ni dulu untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.